Assalamualaikum. Hai, jom belajar MX dengan Teacher Jess. Okay, video ini Teacher Jess nak share soalan linear programming. Okay, jom kita tengok soalan. Okay, so the monthly fee charged by a music teacher for guitar and drum class is RM80 and RM100 respectively. So the number of students for guitar class is X and the number of student drum class is Y. The total number of students has the following constraint. Okay, the first one, the total number of students is not more than 60. The second one, the fees collected by the teacher is not less than 4,000. And the last one, the ratio of students for guitar class to drum class is not less than 2 to 3. Okay, so first question asks to find the right three inequality that satisfy the above constraint. Okay, so let's restart. So are you ready? Okay, so kalau kita tengok the first one, ayat dia tadi, the total number of students is not more than 60. So this is not more than. Okay, and then kita represent tadi, your X is for the guitar and Y is for drum. Okay, so X plus Y less than and equals 60. Okay, the first inequality we have already. And the second one, the fee collected by the teacher is not less than 4,000. Okay, so tidak kurang dari 4,000. Oops, sorry, teacher tertinggal. Betul lah. Sorry, ini yang asal ni. So this is not less than. Okay, so you all kena familiar lah. Kalau not less than, macam mana simbol dia. Not more than, macam mana simbol dia. Macam tu Okay. And then, apa yang dia beritahu tadi, untuk gitar, dia punya yuran adalah 80. See? Ni gitar tadi kan? So, ini untuk gitar lah, ni yuran dia. Ni adalah tentang yuran. Nah, inequality yang kedua ni adalah tentang yuran. Yang pertama ni ialah bilangan. Okay. So, kita kena tahu inequality yang kita buat tu tentang apa. So, kita ambil maklumat daripada situ lah. So, ni yuran apa ni? Ni yuran gitar. And then, ini yuran drum. Okay, untuk setiap pelajar. So, 80X plus 100Y greater than and equal 4,000. So, first you kena ada yang ini. Okay, markahnya dekat sini. And then, untuk kita nak lukis kita punya graph, bagi equation ni, and then kita nak shaded region, kita boleh simplify lah. Supaya kita nak lukis, nanti kita punya line tu tak adalah kita guna value yang besar. That's why kita simplify ni untuk nak lukis graph nanti. Okay, ni nanti kita nak lukis kita punya line graph. Okay, and then the last one, dia beritahu the ratio of student for guitar class to drum class is not less than 2 to 3. Jadi dia bagi tahu ratio gitar to drum. So gitar to drum, so kita kena buat X to Y lah. And then dia not less than. So this is not less than. Okay, greater and equal 2 to 3. Okay, first kena ada yang ini. And then kemudian we rearrange the ratio format to fraction format. Okay, so this is can also written as X per Y. And this is 2 over 3. Okay, and then we simplify. So teacher, cross multiplication here. Because this is actually X over Y equal 2 over 3. Kita punya equation kita boleh buat macam tu. So senanglah kita nak buat kita punya calculation. So kita dapat 3X greater than equal to Y. Tapi kita kan normally kita biasakan Y kita di sebelah left hand side kan. Jadi Y as the subject lah. Maksudnya kita jadi tukarlah 2Y sebelah sini. Jadi ini pun tanda jadi tukarlah less than and equal 3X. Okay, sebenarnya kalau kita baca daripada sebelah sini sama je dengan yang atas kan. Okay, so dah dapat dah 3 inequalities bagi soalan A yang pertama tadi. Okay, next kita tengok soalan B. Okay. So, using the scale 2 cm for 10 student on both axes, construct and shape the region that satisfy all the constraint. Okay, we draw the graph. So, dia dah bagi dah dia punya scale drawing. Dia punya scale. So,
2cm 10 unit. 2cm 10 unit. Both x axis and y axis. So sekarang teacher dah siap dah lukis. But I will explain you how to draw this graph. Okay, the first one. Kita tengok macam mana teacher lukis graph teacher ni. Okay. Kita boleh tengok daripada, okay, nak ambil yang mana dulu? Okay, katakan ambil yang ni kan. Okay, ini tadi kita dapat daripada 2y equals to 3x kan. So, how you want to draw this line? Okay, first, you rewrite your equation. Okay, bila kita lukis graph, kita tak guna inequality tau. Kita guna equation. Okay, inequality tadi nanti kita nak guna untuk shaded region. So, 2y tadi dia less than equal 3x. That's why dia punya region tu kat bawah. Tu tujuan inequality. Nak lukis graph, kita guna equation. Okay, ini jadikan y sebagai subjek. So, kita dapat 3 over 2x. And then, as usual, okay, you have to fill in the table. Okay, simple je lah table tu. Untuk nilai x dengan y. Okay lah, katakan teacher buat x teacher 0. So, y teacher pun. So, you gantilah dalam ni. Okay, 3 over 2 multiply 0. So, 0 lah kan. So, y pun 0. Macam tu. Okay, boleh? Okay, and then teacher nak ambil x teacher berapa sini? 20 lah. Okay, katakan teacher ambil x teacher 20. So, y 3 over 2, 20. Teacher kata x teacher 20 kan? So, teacher dapat sini 30 untuk y. So, dapat x 20, y 30 cari. Tadi kita dah ada dah. X0, Y0, and then X20, and Y30. Okay. And then you got 2 points. At least 2 points is okay dah. Use your ruler. And join the point. Use your pencil. Okay. So, teacher pun line. So, teacher pun dapatlah this line. And I name the line with the equation 2y equals to 3x. Kita namakan mengikut equation yang asal lah. Okay, boleh? Itu untuk yang equation yang pertama. Okay, so next kita tengok ada apa lagi equation kita ada. X plus y equals to 60 kan. So, macam mana nak draw? Okay, nak draw dia sama macam tadi juga. Okay, sebenarnya ini kita dah boleh guess dah. Kalau x plus y macam ni, constant dia 1 equals to 60. Dia punya y-intercept dia 60 dan x-intercept dia 60. Very easy. Okay, so you point je ujung-ujung ni. Terus you guna your ruler and join. Okay, nampak teacher sambung 60 situ dengan 60 tu. So, join the line. So, this is the line for equation x plus y equals to 60. Katakanlah you tak pasti. Tak sure lah teacher macam mana nak buat graph untuk x plus y equals to 60 ni. Sama macam tadi juga. Okay, so teacher nasihatkan you rearrange this equation to the y as a subject. So, I got negative x plus 60. And then, use your table. Memang macam tu dah cara dia. Tak ada step line dah. Okay, how you want to draw your line of your straight line. Okay, example, I put here x equals to 60. Contoh teacher letak x 60. So, y sama dengan negative 60 plus 60. So, jadi 0 kan? So, y equals to 0. So, mana x 60? Sini kan? Y 0. So, plot. Sama juga kan? Macam tu. Okay, so, and then kita tengok. This is y-intercept. Ini dah dalam bentuk yang general. Y equals to mx plus c. So, this is your y-intercept. Oh, jadi maksudnya y-intercept kita sekarang 60 lah. So, tanda lah y-intercept kita situ 1 titik. That's why sama juga macam tadi lah. So, dapat one line. And then, equation ni tadi adalah less than and equal kan? So, that's why kita punya shaded region sekarang kena bawah daripada garisan yang dilukis tadi. Okay, boleh ke? Okay. So, next kita ada equation yang ini. This one. Okay. Kita ada 80x plus 100y equal 400. Okay. So, how to draw? Okay, first, ini kita boleh simplify. Kita dapat 8x tambah 10y sama dengan 40. And then, teacher jadikan y sebagai subject. Teacher nak buat dia dalam bentuk general equation for gradient. Okay, gradient function lah maksudnya. So, jadi sini negative
8/10y tambah 40/10. So, jadi X sama dengan negatif 4/5y tambah 4. Okay. So, ni dia punya equation. Jadi, kita nak plot dia sekarang lah. Okay, kita nak plot dia sekarang. Okay, katakanlah teacher buat table lah. Teacher buat table. Teacher nak draw kan. So, teacher nampak sini ada 5. Kejap. Teacher apa ni? Sorry, teacher salah. Ni X lah. Teacher pindahkan X ni. So, ni X. Kita tukar habis dah teacher ni. This is your Y. This is your X. Sorry. Okay. So, teacher nak tukar. Sorry, teacher tengok teacher punya fraction ni ada 5 tau. So, teacher gantikan X teacher 50. Dan sebab apa? Sebab senang nak kira. So, jadi Y equal negative 4/5 times 50 plus 4. So, ni jadi berapa ni? 10. So, negatif 4 kali 10, negatif 40. Negatif 40 tambah 4 jadi... kejap. Ni jadi berapa ni? Okey, tadi kan 400 kan? Ni 400. Nampak tak? This is 400. So, teacher tersalah. Sekejap. Teacher buat apa tadi? Teacher bahagi kan? Teacher bahagi dengan 40. Betul lah. And then, sini jadi negatif 4 darat 10 tambah dengan 40. Jadi, 0 lah. Maksudnya, bila add 50, Y 0. Okay. So, kita plot lah. Add 50, Y 0. 1. And then, one more. Okay. One more. Kita tengok kita punya sini ni dah Y intersect kan? Betul tak? Jadi terus je lah letak tanda Y intersect kita kat situ. And then use your ruler. Okay. Join. So dapatlah satu garisan lurus untuk equation 80x plus 100y equals to 400. Okay. Sorry, ni bukan 400 ni yang asal ni 4,000 lah. Ni 4,000 ni. Okay. That's why 4,000 ni bahagikan dengan 4,000 ni bahagikan dengan 10 dapat 400. And then kemudian 400 ni bagi dengan 10 dapat 40. Okay. Sorry, salah calculation sikit. Okay, so kita dah siap dah kita punya graph dah. Okay, so next question kita tengok. Use your graph. Use your graph to determine the maximum number of students who can join if there are 20 students for guitar class. Jadi yang nak kita cari apakah bilangan maksimum pelajar boleh sertai jika untuk gitar tu dah ada 20 orang. Okey, maksudnya dia suruh kita guna graph. Okey, gitar kita kat mana? Gitar kita Pak C X kan tadi? Okey, Pak C X ni adalah refer to gitar. Kita punya Pak C Y ni adalah drum. Jadi kita tengoklah. Dekat gitar X dia dah bagi tahu dah. Pelajar dia 20. So berapa maksimum pelajar? Okey, maksudnya kita kena cari pelajar untuk drum. Okay, use your ruler. Okay. And then nampak? Dia sentuh kat mana tu? Sini kan? Gitu. Jadi sorry kejap. Dia nak apa? Maksimum kan? Maksimum. Maksudnya bila maksimum ni kita ada nilai kat sini 1, nilai kat sini 1. Maksudnya nilai ni berapa ni? Ini 24. Yang ini tepat 30. Jadi kita ganti. Yang mana kita ganti nilai untuk Y kita iaitu drum tu dah ganti Y sama dengan 24 dalam equation bilangan dengan Y sama dengan 30 dalam equation bilangan tadi tu yang dapat maksimum. Macam tu cara dia. So kalau kita perhatikan kat sini sebab tadi kita dah ada kan bilangan kat sini tau, equation bilangan. Jadi that's why kita guna yang ini untuk ganti. Untuk nak substitute value, nak cari bilangan, kita guna yang X plus Y. Tapi tak payahlah ambil yang 60 tu. Ini untuk yang region. Kita nak cari sekarang. Jadi, bila teacher tengok tadi, bila dia dah bagi tahu syarat dah, if X equals to 20 untuk yang gitar, Y teacher dapat 2 tau pilihan.
Satu Y30 atau kedua Y teacher dapat tadi 24 tak silap teacher. Y sama dengan 24. Jadi ganti. Yang mana yang akan dapat maksimum? Jadi bila teacher ganti Y sama dengan 30, jadi 20 tambah 30, 50 orang. Kalau teacher ganti 24, 20 tambah 24, jadi 46 orang. Of course lah. Y30 lah yang lagi maksimum bilangan pelajar. Betul tak? So jawapan dia, bilangan pelajar adalah 50 orang. Macam tu. Okay, 50 orang peserta yang boleh menyertai maksimum. Okey, jelaskan untuk soalan C1. Okey, next soalan C2. Okey, dia tanya kita the maximum income collected by the teacher. Pendapatan maksimum. Jadi, bila kita dah ada dia punya soalan dia tu, so caranya macam mana? Kita tengok equation mana yang kita dah ada ni yang melibatkan pendapatan. Equation mana? Yang inilah kan? Yuran. Betul tak? Dia pasal duit kan? Jadi kita kena guna yang inilah 80X tambah 100Y ni. Jangan ambil yang bilangan ni. Macam tu. Okay? So, kalau kita tengok, pendapatan maksimum ialah, okay, dari graf titik optimum ialah 24 dengan 36. Okay, macam mana teacher dapat 24, 36 ni? Macam mana teacher dapat? Okay, first kali, kita nak tentang pendapatan. Jadi, kita tengok, jika dalam inequality yang dah ada di atas tadi tu, ada related dengan pendapatan, kita terus ambil daripada garis graf yang kita dah lukis. Sebagai kita punya, line yang kita nak cari optimum value. Kalau tak ada, kita yang buatkan. Macam tu. So, kalau teacher faham, kita dah ada dah. Iaitu 80X tambah 100Y equal to 4000 ni. Jadi kita guna garisan ni lah sebagai kita punya line untuk cari optimum value. So macam mana? Okay, tindih je atas garis yang dah ada tu. Okay, so, you all nanti dalam exam guna pensel tau. Teacher guna pen ni sebab teacher takut you all tak nampak. So, teacher guna. Okay, teacher buat lah dot line. Okay, teacher buat kali hitam lah. Nampak sikit tu. Biru lah. Okay. Actually, kena guna pensel tau. You buat line. Okay, buat line. And then, daripada line ni, inilah line yang you guna untuk cari optimum value. So, macam mana? Okay. Move your line to get the optimum value. Jadi, kita tengok dulu. Mana titik yang kita ada? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 titik kan. Tapi yang titik 2 ni memang exactly lah, tak boleh ambil lah. Sebab dia dah memang di atas line dah. So, dia tak jadi maksimum. Jadi, kalau teacher faham, yang maksimumnya, nampak? You touch yang ni dulu. Jadi, ini bukan maksimum lah. Maksimum ni biasanya last kali. See? Tu kan, you sentuh kan. Jadi, buat line sikit kat sini. Line yang parallel dengan yang garisan you ada tadi. So, this is your optimum value. Tu caranya. Okay. So, optimum value tu berapa tu? Baca. Macam mana cara baca dia? Tengok. Sorry. Teacher guna pembaris lah. Okay, ni. Kalau teacher tengok. 24. X kita 24. Y kita. Berapa tu? 36. You jangan guna pen tau. Guna pensel. Teacher guna pen sebab takut you all tak nampak. Okay, so maksudnya optimum value kita adalah 2436. Dah dapat dah. So, lepas tu buat apa teacher? Okay, dia nak pendapatan maksimum kan? Maximum income. So, kita dah dapat titik optimum tadi. Ni, gantilah. Ganti kat mana? Ganti dalam persamaan yang melibatkan income. 80X tadi kan? Okay, kita ada tadi 80X tambah dengan 100Y. Tapi teacher dia less than or equal 4000. Yelah yang tu untuk yang kita nak shaded the region, nak lukis graf. Yang ini tak payah ambil lah yang 4000 punya inequality tu. Just kita ambil equation sahaja. Okay, substitute the value and then calculate. Jadi dapat ni kan 5520 ni maksudnya apa? Maksudnya tu lah kita punya maximum income. RM
Okay, 5,520. Okay, so do you understand how to answer for question how to find the maximum income? Okay, I hope with my explanation for this question helps you to understand clearly how to answer the programming linear. Okay, bye.